Terima kasih Ustaz. Ada beberapa makluman yang perlu saya nyatakan di sini untuk pagi ni lah sebelum diserahkan kepada PKM dan sebagainya ya. Yang pertamanya, tarikh pembukaan sekolah tahap 1 akan bermula pada 1 hari bulan 11 2021 hari Isnin depan ya. Dan tahap 2 akan bermula pada 8 hari bulan 11 tahun 2021. Jadi murid akan hadir ikut giliran yang ditetapkan, dia akan diterangkan dengan lengkap oleh Cikgu Yohani lah nanti ya. Kemudian waktu rehat murid masih lagi makan dalam kelas dengan pengawasan guru sebelum rehat. Jadi keluar beli makanan dan masuk dalam kelas makan ikut panduan SOP 3.0. Seterusnya waktu balik guru terakhir akan keluarkan 5 minit lebih awal bawa murid yang tersebut berbaris hingga ke pintu pagar. Untuk makluman penjaga, hanya 2 pintu pagar yang akan dibuka. Ini kena maklumkan dengan pra khas untuk guru-guru pra sebab mereka tak ada dalam sini kan. Pintu pagar pra ditutup saya minta maaf sebab kerana hanya atas nasihat polis hanya 2 pintu pagar yang dibenarkan, memandangkan kita ada jaga sebanyak 2 orang sahaja untuk satu masa. Jadi 2 pintu pagar tu ada jaga masing-masing ya. Baik, berkaitan dengan ujian kombit Sarawak, saya akan diserahkan kepada Cikgu Ahmad Ridwan untuk menerangkannya dengan lebih detail. Begitu juga Cikgu Yohani akan bentangkan sedang ramai ikut giliran. Jadi saya harap semoga perjalanan sekolah pada minggu hadapan dan seterusnya akan berjalan dengan lancar dan teratur. Saya harapkan guru-guru dapat hadir seperti biasa ke sekolah ya, ikut seperti yang akan diarahkan oleh Cikgu Nuriti nantilah. Nanti Cikgu Nuriti akan terangkan secara lebih lanjut. Okey, itu sahaja dari saya. Saya serahkan seterusnya kepada Cikgu Nuriti untuk menyampaikan beberapa taklimat yang berkaitan dengan pembukaan sekolah. Silakan. Kita beri laluan kepada PKM dulu Cik Wan. Okey. Boleh. Silakan Cikgu Wan. Terima kasih pada Tuan Guru Besar kerana memberi laluan kepada saya untuk menerangkan beberapa perkara lah berkaitan dengan pembukaan sekolah yang bermula tahap 1 pada hari Isnin 1 hari bulan November ya. Okey, yang pertama sekali tadi telah diterangkan bahawa tahap 1 bermula 1 hari bulan November, tahap 2 pada 8 November. Kehadiran murid akan juga ikut giliran nanti akan diterangkan oleh Cikgu Yohani. Ditegaskan sekali lagi pada waktu rehat mengikut SOP 3.0 ya, masih lagi seperti biasa, murid tidak makan masih lagi di dalam kelas. Tapi murid di dalam 3.0 ini dikendaki semua murid diberi peluang lah untuk membeli pilihan mereka makanan di kantin dan balik di kelas. Saya telah merujuk perkara ini ke unit pengurusan murid. Sama ada kita boleh gunakan modul lama iaitu secara tempahan. Dia kata kita kena ikut dulu model yang disarankan oleh KPM seperti mana SOP yang dikeluarkan 3.0, iaitu pada kali ini ditegaskan sekali lagi murid diberi kebenaran keluar 5 minit awal ke kantin, pilih makanan, bunyi loceng, balik ke kelas dengan diawasi oleh guru waktu tersebut. Sampai waktu tersebut ya, mana siapa yang waktu kena waktu hujung sebelum rehat, dialah yang akan mengiringi pelajar itu berbaris dan masuk semua ke dalam kelas makan bersama pelajar. Ini kita kena ikut dulu. Sekiranya ada masalah kemudian ataupun ada arahan baru, kita akan ubah SOP ni. Tapi gambaran awal kita diminta untuk mengikuti segala yang ditetapkan dalam SOP 3.0. Okey. Diterangkan oleh Tuan Guru Besar tadi, saya tegaskan sekali lagi, murid di guru terakhir, guru terakhir akan mengiringi pelajar keluar ke pintu pagar.
diiringi oleh guru yang terakhir. 5 minit awal sebelum balik boleh bawa ke depan dan dilepaskan di pintu pagar sekolah. Okey. Pintu pagar tadi dah terangkan. Kemudian saya terangkan juga sekarang ni mengenai dengan pemakaian pakaian sekolah, terutama kepada ibu bapa yang anak dia ramai ataupun anak dia telah membesar dengan cukup baik waktu pandemik ini ya, lama tak sekolah jadi badan pun baju pun dah tak muat ataupun dah tak jumpa di mana letak dia, boleh memakai pakaian sukan sekolah. Ya, t-shirt pakaian sukan tu boleh diguna pakai. Jadi kita ada kementerian telah, bukan sekolah yang memberi kebenaran, pihak kementerian memberi kelonggaran, murid boleh memakai selain dari pakaian seragam iaitu pakaian sukan. Kalau tak ada juga pakaian sukan, pakaian baju t-shirt yang berwarna putih lah. Yang berwarna putih. Okey. Seterusnya, pada murid yang menerima RMT, masih ada RMT, ya, RMT akan dibekalkan juga makanan juga berbungkus, akan diedarkan juga kepada pelajar ini mengikut jadual yang ditetapkan lah ya. Kita akan gunakan sistem warna. Pada mula-mula nanti akan warna kuning dan warna biru. Minggu A, minggu pertama warna kuning, minggu kedua B warna biru. Warna kuning ya, pada minggu depan dia akan bersekolah selama 2 hari saja. Hari Isnin dan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat cuti. Jadi pada minggu kedua warna kuning ni duduk di rumah pula. Mereka akan belajar secara PDPR, nanti akan diterangkan oleh Cikgu Nuriti bentuk mana yang pelajar belajar ni akan diterangkan nanti lebih detail oleh penolong kanan kurikulum yang menerangkan lebih lanjut. Maknanya bukannya waktu pelajar yang duduk rumah ni tak belajar. Mereka juga akan belajar. Seperti mana pelajar di sekolah cuma tidak bersemuka. Okey, seterusnya saya nak memberi ruang dan peluang dulu kepada Cikgu Yohani untuk menerangkan penggiliran serta ibu bapa melihat ataupun mempunyai sebarang masalah tentang senarai nama yang akan dibentangkan oleh Cikgu Yohani. Jadi saya beri laluan dulu kepada Cikgu Yohani untuk menerangkannya. Sebelum saya pergi kepada satu lagi program iaitu saringan kendiri COVID-19 di peringkat sekolah setiap minggu. Okay, terima kasih input Cikgu Yohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Tuan Haji Wan Ismail bin Abdul Razak, yang berbahagia YDP PIBG Datuk Haji Muhammad Razi bin Abdul Muttalib, yang berusaha Barisan Penolong Kanan SKSA, rakan guru, ibu bapa, penjaga dan murid-murid yang ada di rumah kalau dia dengar sekarang ni. Okay, murid-murid dan penjaga sekalian, untuk makluman saya ada beri satu tayangan ya di depan monitor sesi pembelajaran bersemuka SK Sungai Leman mengikut tahap ya. Kalau tengok tahap 1 dan 2, tahap 1 mulai 1 hingga 2 November iaitu tahun 1, 2, 3 akan bersekolah selama 2 hari, 3 sehingga 5 hari bulan. Murid KPM telah memberikan cuti sempena di Pabali, dan untuk tahap 2, 1 dan 2 itu hanya PDPR. Okey, untuk minggu kedua 8 hingga 12 November
Kumpulan B pula akan bersekolah daripada tahap 1 dan tahap 2. Daripada tahun 1 sampai tahun 6. Murid akan bersekolah mengikut penggiliran yang telah ditetapkan oleh sekolah sahaja. Okey. Saya akan post penggiliran mengikut kumpulan yang semasa setelah diedit, dan ibu bapa boleh tengok melalui WhatsApp. Nanti saya hantar ke grup-grup tahun juga. Dan untuk makluman ibu bapa, sekolah telah sediakan satu kad di mana kad berwarna kuning dan biru mengikut minggu. Okay. Okay, untuk maklumat ibu bapa semua, kad yang berwarna kuning ini untuk kumpulan A dan yang kumpulan B akan terima kad berwarna biru. Itu sahaja untuk penggiliran, nanti saya akan post. Dan murid-murid ini sebenarnya digalakkan ya untuk membawa makanan dari rumah supaya kita dapat mengelakkan kesesakan dan dapat menjaga penjarakan murid-murid ini di luar kelas. Itu sahaja. Harap jelaslah penerangan saya untuk pagi ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Cikgu Ahmad Rizwan. Terima kasih kepada Cikgu Yohani. Kepada ibu bapa ya, harap dapat melihat senarai nama yang akan dikeluarkan oleh Cikgu Yohani nanti, dan harap murid hadir ikut kad ya. Boleh tak kad ini ditukar dengan rakan lain ataupun adik-beradik lain? Jawapannya tidak boleh ya, kerana ada beberapa orang ibu bapa yang tidak mahu anak mereka datang serentak, maknanya hari yang sama, ikut warna kuning dua-dua. Boleh, ada ibu bapa yang tak nak. Jadi kita dah mengambil kiri itu semua. Jadi ada ibu bapa yang mahu anak mereka, kalau ada 3 orang, tiga-tiga warna kuning. Tetapi ada pula ibu bapa yang tak mahu anak mereka semua warna kuning, ada nak warna biru. Jadi mengambil kira ini, kita tak nak ibu bapa suka-suka hati tukar-tukar ya kehadiran ni ikut mereka. Ya. Kalau mereka datang juga, kita minta penjaga ambil baliklah ke sekolah sebab akan menimbulkan masalah kepada pihak sekolah. Pertama, untuk mengisi kehadiran yang telah ditetapkan dalam APDM. Kita akan tagging kehadiran mereka ni ya, mengikut minggu. Okey, itu maksud. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, ada masalah, cikgu-cikgu boleh berhubung terus kepada ibu bapa boleh berhubung terus kepada Cikgu Yohani. Okey. Seterusnya daripada unit hand, pada hari semalam saya dan Cikgu Norma telah menerima taklimat mengenai ujian kendiri COVID-19 secara rawak pada setiap minggu ya, pada setiap minggu selama 6 minggu ya, pada 10% kehadiran pelajar pada setiap hari ujian. Katalah macam ni ya. Katalah pelajar ada 100 orang yang hadir pada hari Isnin. Kita bagi 2, 50. Sebab kenapa kita bagi 2?
sebab sebahagiannya ada berada di rumah, sebahagian di sekolah. Jadi ada 50 orang dijangkakan hadir. Jadi 50 orang, 10%, jadi 5 orang akan menjalani ujian KIT Kendiri yang di bawah kendalian oleh Ustazah Norma ya. Dan setiap hari ada laporan pelajar-pelajar yang mengikuti ujian Kendiri ini. Sebelum itu semua ibu bapa akan mengisi borang kebenaran, memberi kebenaran kepada pihak sekolah, bagi wakil kepada kementerian untuk membenarkan anak mereka menjalani ujian ini. Surat akan diedarkan pada hari ini kemungkinan, dan murid ibu bapa diminta mengisi dan bawa pada hari Isnin bagi mereka yang hadir pada minggu pertama. Minggu kedua nanti bawa pada minggu kedua. Jadi setiap minggu tu 10% pelajar akan menjalani ujian ini yang kita akan pusatkan nanti pada satu tempat di mana Cikgu Norma akan menyelaraskan siapa yang terpilih. Dan digalakkan semua murid yang terutama sekali mereka yang bergejala akan menjalani saringan ini pada hari-hari yang akan ditentukan nanti. Okay. Ada satu pertanyaan di sini daripada penjaga prasekolah. Ya. Murid pra minggu depan masih masuk dan keluar di pintu pagar cemerlang ke cikgu? Daripada Niza and Nur Airin Najihah Azmi. Okay. Jawapannya, pintu pagar tersebut telah ditutup. Jadi semua murid pra akan masuk ikut pintu utama, pintu 1 dan pintu 2. Pintu pra tidak akan dibuka sepanjang waktu pagi dan waktu tengah hari. Sentiasa ditutup ya, atas nasihat pegawai perhubungan polis yang bertindak sebagai penasihat keselamatan di sekolah kita. Okey, seterusnya saya juga minta kepada ibu bapa yang berada di sini untuk mengisytiharkan kesihatan anak masing-masing. Kalau mereka merasakan anak mereka tidak sihat, tidak perlulah hantar ke sekolah. Ataupun anak mereka, ibu bapa rasa kurang yakin dengan keadaan semasa, ya, boleh tidak menghantar anak mereka ke sekolah dengan syarat menyediakan satu surat kepada pentadbir sekolah menyatakan mengapa mereka tidak hadir, anak mereka tidak hadir ke sekolah. Okey, ada satu lagi pertanyaan. Ujian random untuk artikel itu digunakan untuk float stevia atau yang cucuk hidung? Okey. Tak, ini yang gunakan untuk ujian Kendiri ILEO tu ya. Ujian ILEO yang digunakan tersebut. Jadi nanti ibu bapa jangan risaulah, benda ni tak berbahaya, bukan yang cucuk dekat hidung tu. Okey. Jadi saya rasa itu saja daripada unit HAM pada pagi ini. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh dah dikemukakan sama ada pada ruangan chat itu ataupun terus kepada saya atau juga boleh kepada pentadbir yang lain. Okey, itu saja. Saya serahkan seterusnya kepada Cikgu Nuriti untuk meneruskan. Okey, Cikgu Razwan, untuk penguraian murid pra, Cikgu Razwan nak cerita ke saya yang cerita? Pasal pra, Cikgu Nuriti lah cerita. Penguraian ya? Penguraian. Okey.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Tahniah, pertama kali saya ucapkan tahniah dulu kepada Panitia Pendidikan Islam kerana still berjaya ya menganjurkan program bacaan Yasin mingguan. Ya. Yang berusaha Tuan Guru Besar, barisan pentadbir, rakan-rakan guru, ibu bapa dan juga murid-murid. Okey, di sini ada sedikit ya info yang ingin saya sampaikan. Ya, pertama kali saya ingin sebut dahulu tentang penguraian ya, disebabkan oleh kerana ya pintu pagar di Peratu sudah ditutup, maka ya kita punya sistem panggilan tu dah tak berkesan lah. Jadi kita kena tukar. Jadi di sini saya membagi sure ya kepada PPM setiap kelas pra membawa murid bergerak yang pra gemilang boleh berada di Pondok Eden, ya pondok yang besar tu. Dan untuk pra cemerlang pula PPM kena bawa murid tunggu di tempat apa ya? Tempat letak tempat cikgu-cikgu tinggalkan buku kerja. Ya. Macam itulah senarionya macam mana nak menguraikan murid prasekolah, sebab selama ni kan terus nampak kan ambil daripada kelas kan, sebab kita dah hanya buka tinggal satu pintu saja untuk murid keluar dan masuk, maka PPM ya, kedua-dua PPM kena bawa murid masing-masing mengikut lokasi yang telah saya sebut tadilah. Ya, Gemilang di Pondok Eden, Cemerlang pula muridnya disusun di tempat letak kerja tu, makna kita akan susunlah nanti tempat tu dikemaskan supaya murid-murid peratu boleh duduk di situ. Jadi PPM boleh nampak ibu bapanya ya. Boleh nampak ibu bapa dan iring. Yang macam tu ya, sebabnya ibu bapa masih dikira sebagai orang luar dan tidak boleh masuk ke kawasan sekolah. Itu sajalah untuk sistem penggiliran. Okey, Cikgu Muslihah ada apa ya nak tanya? Cikgu Muslihah? Tak ada apa, tertekan. Oh, tertekan. Okey, tertekan. Tak apa. Saya nak present apa yang sepatutnya saya nak present hari ini ya. Okey. Okay, jadual penggiliran PDP ya. Ini saya ambil, saya just orang kata copy paste ya daripada yang Cikgu Yohana ambil tadi, edit sedikit. Okey, di sini ya saya tambah di sini ya, dah diberitahu tadi penggiliran, maknanya bila untuk yang 1 hari bulan ini, 1 bulan hingga 2 November, di mana murid tahap 1 sahaja yang bersekolah, kumpulan A akan mengadakan PDP secara bersemuka ya, seramai 17 orang ataupun 16 orang macam tu, sebab dia ganjil ya. Dan murid yang kumpulan B pula akan buat PDP secara kendiri. PDP secara kendiri ni maksudnya ya, cikgu-cikgu akan berikan nota-nota latihan ataupun video untuk murid bersedia ya. Jika benda tu berbentuk latihan, murid kena jawab juga dan cikgu akan bincangkan pada minggu berikutnya di sini bila kumpulan B ni belajar secara bersemuka. Macam itulah, benda ni berulang-ulang sehinggalah bulan Februari 2022. Benda ni berulang-ulang sebabnya murid tahun ini dia akan belajar sehingga Februari tahun 2022. Okey, jelas ya ibu bapa dekat sini, yang makna benda hanya berulang. Bila dia duduk di rumah, ya, dia hanya akan baca nota ataupun buat latihan sahaja tanpa cikgu semak. Ya, tanpa cikgu semak, ingat ya, tanpa cikgu semak. Cikgu hanya akan semak ataupun bincang benda tu minggu hadapan, minggu berikutnya. Ya, itu sahaja. Dia sama sajalah, sama ada tahap 1 ataupun tahap 2, serupa sahaja. Saya penegasan sekali lagi ya, makna murid yang daripada kumpulan lain tak boleh hadir. Ya, sebabnya tempat duduk tu hanya cukup untuk 50% daripada murid sebenar. Ya, paling tinggi pun contohnya kalau murid tahun 1 dia ganjil, dia ada 33 orang.
Jadi maksudnya yang paling banyak pun 17 orang saja boleh hadir untuk hari itu. Andai kata ya, murid tersalah hadir, ibu bapa jangan terus tinggalkan anak. Kena pastikan betul-betul adakah murid anak puan tu hadir pada minggu tersebut. Sebabnya jika dia salah, murid tu akan kena baliklah, maksudnya tak boleh masuk belajar. Ya, dia kena balik dan belajar mengikut kumpulannya. Kenapa tak boleh? Sebabnya nanti dia bosanlah sekejap belajar, sekejap tak belajar. Nanti dia akan berulang-ulang sebab minggu depan dia kena datang lagi. Sebabnya kita tak boleh tukar kumpulan sesuka hati. Seperti yang PKM sebut tadi ya, tak boleh tukar. Jadi maknanya kalau minggu itu ialah untuk kumpulan A sahaja yang boleh datang. Kalau murid yang B datang, kita akan suruh balik. Jadi ya, ibu bapa kena pastikan betul-betul yang anak tuan-puan tu hadir mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ya, ini berkaitan dengan pembelajaran bersemuka. Saya rasa untuk penerangan saya yang untuk ibu bapa hanya setakat ini sahajalah. Ya, sebab yang berikut-berikutnya hanya untuk guru. Jadi untuk ibu bapa ini sahaja tentang PDP bersemuka dan juga PDP kendiri di rumah. Baik, terima kasih banyak Cikgu Nuriti atas penerangan yang panjang lebar. Jadi harapan saya juga agar kelas-kelas berada dalam keadaan yang baik, telah dikemas dan disusun atur mengikut apa yang dikehendaki mengikut SOP ya. Sebenarnya jadual waktu tu telah disiapkan. Saya tunggu tinggal tanda tangan saja, sebentar lagi akan diedarkan kepada semua guru yang berkenaan lah. Saya harap semua guru dapat jadual waktu. Mungkin ada anjal lah, mungkin ada perubahan dan sebagainya, kita terima seadanya lah ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdullah. Silakan Ustaz. Baik, ya. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan juga semua barisan guru pelengkanan yang telah menyampaikan maklumat kepada kita semua. Khususnya tadi kepada ibu bapa penjaga dan juga murid-murid berkaitan dengan urusan pembukaan sekolah pada minggu hadapan. Mudah-mudahan dengan taklimat dan juga maklumat yang disampaikan oleh para mentadbir tadi akan memudahkan serta melancarkan proses kemasukan sekolah pada minggu hadapan, dan mudah-mudahan segalanya berjalan lancar dan juga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Taala khususnya daripada COVID-19. Baik, terima kasih lagi sekali kepada semua para mentadbir yang telah menyampaikan maklumat kepada kita semua. Dan sebagaimana yang dimaklumkan daripada Cikgu Nuriti tadi, yang bacaan Yasin kita pada yang akan datang, iaitu selepas pembukaan sekolah minggu kedua maksudnya bacaan Yasin akan berlangsung di Dewan seperti mana sebelum ini. Jadi di kesempatan ini saya mohon maaf atas segala kekurangan serta kesilapan dalam pelaksanaan bacaan Yasin melalui Google Meet. Jadi secara tak langsung bacaan Yasin kita secara Google Meet berakhir pada minggu ini dan akan kita sambung bacaannya sebagaimana yang dibagi tahu tadi, iaitu di Dewan selepas pembukaan sekolah nanti. Baik, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka dengan ini kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kifarah dan juga membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.